Ali boleh? Boleh. Okey, kita baca doa belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmatan wa wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar. Allahumma zidni Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya Ali. Okey. So cikgu akan mulakan dengan soalan pertama ya. Okey, kamu tengok ya. Nampak tak? Okey, kita ada contoh kat sini. Kalau ada soalan berbentuk macam ni, tengok ya. Nombor 1, rajah menunjukkan beberapa keping kad nombor. Okey, kamu tengok kat sini ada nombor 8, nombor sifar, 4, 6, 5 dan 1. Tolong off mic ya. Slide tak gerak. Tak nampak? Tak. Slide tak bergerak pun. Kenapa ni sekejap? Raja. Sekejap mute rosak. Raja mute Raja. Sekejap ya. Buat manual kot. Dia tekan manual. Sekejap, cuba sekejap. Okey, nampak tak? Nampak cikgu? Nampak. Nampak ya? Nampak. Okey, kelas. Okey, rajah menunjukkan beberapa keping kad nombor. Okey, soalan pertama. Okey, bentuk satu nombor terbesar daripada kad-kad nombor itu. Jadi sekarang kata kuncinya awak tahu? 1. Okey, kita nak bentuk 1. 1 nombor je, ya. Kemudian nombor terbesar. Ya, kita nak nombor tu besar, ya, paling besar. Ya. Okey, jadi kita tengok kad ni, kita tengok yang digit yang terbesar ataupun nombor yang terbesar pada kad ni adalah digit 8, nombor 8 lah, ya. Kad 8 yang paling besar. Jadi sekarang ni pertama sekali bila sebut satu nombor, awak tengok di kad nombor ada 6. Jadi awak kena tahu, kena ada 6 nombor. Okey, bukan 6 nombor tapi 6 digit, silap ya. Okey, so pastikan ada 6 digit. Okey. So bila 6 digit, kamu tengoklah digit mana yang paling besar. Yang paling besar adalah 8. So kena letak di depan sebab dia nak nombor yang paling besar. Okey, kemudian yang kedua terbesar apa? 6. So letaklah 6, kemudian 5. Ya, kemudian 4, 1. Yang paling kecil adalah sifar. Maka yang paling kecil tu mesti letak di belakang sekali, iaitu nilai tempat sah. Jadi nombor yang terhasil adalah 865,410. Okey? Ini je dia nak jawapannya. Alright. Kemudian B. Nyatakan nilai tempat bagi digit sifar. Okey, daripada nombor yang awak bentuk ni tadi, awak tengoklah nilai tempat sifar tu sah kan? Maka jawapannya sah. Tulis sah sahaja. Tak perlu sifar sah, tak payah. Tulis nama je, nama tempat dia tu. Sah ke, puluh ke kan? Jadi sah je lah. Okey, tak perlu tulis digit di depan. Okey. C. Yang manakah antara kad berikut adalah nombor perdana? Okey. So nombor perdana awak belajar masa tahun 6 ya. Ada 2 ciri nombor perdana, iaitu apa dia? Masih ingat lagi tak? Okey, yang pertama adalah dia kena lebih daripada 1. Kalau sifar bukan nombor perdana. 1 pun bukan nombor perdana. Dia kena lebih daripada 1. Ciri yang kedua adalah hanya boleh dibahagi dengan 1 dan dirinya sendiri. Kalau nombor tu boleh dibahagi dengan nombor lain selain daripada 1 dan dirinya sendiri, dia bukanlah nombor perdana.
Okey, kalau kamu tengok contoh kat nombor ni tadi, okey, kat nombor 8. So 8 dia boleh dibahagi dengan 2 kan? 2 dengan 4 boleh. Jadi dia bukan nombor perdana. Sifar dengan 1 memang bukan nombor perdana sebab dia dia kurang daripada 1. Okey? Okey, kemudian yang 4. Kat nombor 4. Nombor 4 boleh dibahagi dengan 2. Jadi dia bukan nombor perdana. 6 bukan juga sebab 6 boleh dibahagi dengan sifar 2 dan juga sifar 3. Jadi jawapannya adalah 5 sebab 5 tu dia boleh dibahagi dengan 1 dan dirinya sendiri sahaja. Okey? Dia tak boleh bahagi dengan sifar lain. Maka jawapannya adalah 5. Okey? Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. Okey, rajah 2 pula. Rajah menunjukkan petak-petak segi empat yang sama besar, ya. Kalau kamu tengok kat sini, okey, ada rajah yang menunjukkan petak-petak yang sama besarnya. Okey, kalau tengok ruangan petak tu ada 16 kesemuanya. Ya, yang belum berlorek, maksudnya keseluruhan. Kemudian yang berlorek tu kamu tengok ya, cikgu lorekkan tu ada 6 kan bilangannya. Okey, soalannya Cikgu. Slide tak bergerak. Saya tak bergerak. Saya tak bergerak, cikgu. Tukar lagi. nampak? Okey dah. 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 Okey dah. Complete. Okey, so sekarang ni dia nak nyatakan pecahan termudah bagi kawasan yang berlorek daripada seluruh rajah itu. So sekarang ni kita soalan ni melibatkan pecahan lah. So kamu tahu pecahan dia mesti ada kan? Pengangka dan penyebut. Okey. Atas tu pengangka, bawah tu penyebut. Okey, kita nak kawasan berlorek daripada seluruh rajah. So kawasan berlorek ada 6. Ya. Siapa tu? Tolong mute-kan awak punya mic ya. Okey. Kawasan berlorek ada 6, maka awak letak di atas pengangka. Dan penyebutnya adalah seluruh rajah. Ada 16 kesemuanya. Ya, petak tu ada 16. So 6/16. Okey. So sekarang ni dia nak pecahan termudah. Ya, pecahan termudah yang paling ringkas. Ya. Bila pengangka dan penyebut dah tak boleh nak bahagi dengan mana-mana sifar. Sekarang ni kalau kamu tengok 6/16 ni boleh bahagi dengan satu nombor. Iaitu nombor apa? 2. Ya. 2. 6 bahagi 2, 16 bahagi 2. Jadi kena samalah, ingat. Kalau nak bahagi tu pengangka dan penyebut mesti bahagi dengan satu nombor yang sama. Ya. So 6 bahagi 2, 16 bahagi 2. Okey. So kita dapat 3/8. Itu dah termudah lah. Ya. Okey. Kalau kamu tinggalkan jawapan 6/16, tak dapat markah penuh ya. So kena tengok soalan. Dia nak pecahan termudah. Okey, B kelas. Amir melorek 2 petak lagi. Okey, nyatakan peratusan bagi kawasan yang telah berlorek sekarang. Okey, kat sini melibatkan peratus ya. Okey, so kat sini ada melorek 2 petak lagi. So kamu loreklah ke atas tu. Ya. Okey, baru nampak kan? Okey, ada 2 yang awak perlu lorek lagi. Jadi sekarang ni berapa lagi yang yang dah berlorek sekarang? Okey, kalau kamu tengok 6/16 yang awal tadi, ini cikgu tunjuk contoh lah, cikgu tunjuk cara lah. 6/16 tambah 2 lagi berlorek, so 2/16 lah. Jadi jawapannya hasil tambah tu 8/16. Okey, kalau kamu tak nak buat ni pun tak apa, kamu terus tulis 8/16 sebab kamu tahu selepas dilorek tu kamu dapat 8 bahagian kan yang berlorek, so 8/16 lah. Kemudian kira peratusan ya. Bila kira peratusan 8/16 kena darab dengan 100%. Sebab kita nak tahu peratus kelas. Ya. Nak tahu peratus kena darab 100%. Mesti ada simbol peratus tu. Ya. Okey, macam ni lah. 8/16 darab 100%. Okey, sebab kita nak tahu peratus dia berapa. Kemudian, so cara nak kira ni macam mana? Okey, ada 2 cara sebenarnya. Okey, sama ada awak terus darab 8 darab 100 bahagi dengan 16. Okey, itu cara pertama.
Cara kedua lagi mudah, iaitu kita guna kaedah permudahkan. Kaedah mansuh. Ya. Okey. So cikgu nak tunjuk kaedah mansuh lah, sebab kalau kaedah biasa tu awak darab sahaja 8 darab 100, 800. Kemudian bahagikan dengan 16, ya. Okey, so kat sini 8 dengan 16 pengangka dan penyebut. Kamu tengoklah, cari sifir apa yang boleh bahagi 8 dengan 16. Kat sini sifir 8 lah kan. So 8 bahagi 8 dengan 16 bahagi 8. So cikgu potong tu menunjukkan kaedah mansuh lah ya. So 8 darab berapa dapat apa? Dapat 8 darab berapa dapat 8 ataupun 8 bahagi 8, senang ya. Kita guna sifir 8 tadi kan? 1. So 16 bahagi 8 berapa? 2. Ya. So setengah, 1/2. Okey. Itu untuk pengangka dan penyebut tu 8/16. Sekarang kamu tengok pula. Kalau 2 dengan 100. Ya, kita tengok ya, kalau kita boleh permudahkan 100 dengan 2 tu. Okey? 100 dengan 2. So sifir 2 kita boleh guna. Iaitu 2 kita potong dapat 1 ataupun 2 bahagi 2. Okey, kita dapat 1. 100 bahagi 2 dapat 50. Ya. Jadi jawapannya 50%. Jangan lupa ya, simbol peratus tu kena tulis. Kalau kamu buat 50 je dah salah ya. Mesti ada simbol peratus. Okey, sebab dia nak peratus kan. Darab peratus ni ya. Alright. Kita pergi kepada soalan seterusnya. Okey, koordinat. Koordinat. Rajah menunjukkan kedudukan titik P dan R pada satah charts. Okey, tu satah dia lah, satah XY tu. Dah terlepas. Okey, A, tengok nyatakan koordinat bagi titik R. Okey, kalau kamu tengok titik R kat situ, okey ingat ya, kalau nak baca koordinat, okey kita kena tengok nilai pada paksi X. Ya, pada paksi X dulu kita kena baca. Baru kita baca nilai pada paksi Y. Okey, so kamu tengok kat sini nilai pada paksi X 6, nilai pada paksi Y adalah 2. So ingat ya, koordinat mesti tulis dengan betul, kena ada kurungan, ada koma. Ya, nak pisahkan nilai pada X dan Y tu. Ya, kena buat lengkap, tulis mesti betul. Kena ada kurungan, nilai pada paksi X, koma, nilai pada paksi Y, tutup kurungan. Ingat tu. Mesti buat betul ya koordinat ni. Ya. Okey, 6,2 tu ya. Alright. B. Tandakan koordinat bagi titik Q dan sambungkan titik P, Q dan R dan nyatakan bentuk yang terhasil. Okey, mula kita kena tanda. Mesti tanda ya. Okey, kemudian baru kita sambungkan. Okey, kemudian baru kita namakan apa bentuk yang terhasil. Okey. Cuma cikgu kat situ dah terletak Q tu Okey, so kita kena tandalah, kena letak titik Q tu kat mana. So kamu tahu kena 4 tu adalah nilai pada paksi X. Kemudian 2 tu adalah nilai pada paksi Y. Okey, tengok tanda yang kuning tu ya. Kat situlah kita letak titik Q. Ya. Okey, dah siap tu kita kena sambung lah ya, P, Q, R. So bentuk yang terhasil tu apa? Kita kena namakan dia kelas. So nyatakan bentuk yang terhasil. Maka segitiga apa? Siapa tahu? Segitiga bersudut tegak. Sudut tak tepat. Okey, bagus. Segitiga bersudut tegak ya. Tengok sudut dia tegak tu ya. Okey, so segitiga bersudut tegak lah. Okey. C. Berapakah jarak mengufuk dan jarak mencancang antara titik P dan titik R? Okey, so kamu tengok ya. Mengufuk, ingat ya, kalau mengufuk paksi X ke kanan atau ke kiri tu ya. So kemudian paksi Y ke bawah ya. Paksi Y kan mencancang kan. So paksi X mengufuk, paksi Y mencancang. So kamu kena tengoklah. Kalau jarak mengufuk 2 kan. Kamu tengok petak tu ada berapa? 2 lah ya, 2 unit tu. Okey. Kemudian jarak mencancang ialah 3. Senang je. Okey. So ingat, mengufuk tu baring X, paksi X.
Y tu menegak, mencancang. Okey? Okey. Kemudian kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Soalan keempat. Okey. Raja menunjukkan beberapa keping kad nombor. Ya, ada kad A, kad B dan C. Nyatakan kad bagi nombor yang terbesar. Okey. So kamu saya tengok sini. Nombor ni dalam bentuk nombor perpuluhan, ya. 4,5, 0,487, 0,42. Ingat ya, selepas titik perpuluhan tu kena nyatakan satu-satu. Bukan 0,42. Salah ya. Kena sebut betul-betul. 0,42 ya. Selepas titik perpuluhan kena sebut satu-satu. Okey. So A tadi dia nak nombor yang terbesar. Jadi kat sini kamu tengok nombor ni dalam perpuluhan, tengok nilai tempat, digit pada nilai tempat yang terbesar iaitu SAR. SAR iaitu 4, sifar, kalau C pula sifar. Jadi yang paling besar tu A lah kan. So kita nyatakanlah kad A. Nyatakan, alamak silap dah pula. A ni sepatutnya jawapannya apa? Kad A kan. Kalau ditanya nombor baru kita bagi tahu 4,5 kan. Betul. So A ni adalah kad A. Okey kelas? Boleh tak? Senang sangat. Senang sangat ya. Okey. Bagus. Okey, B. Tukarkan nombor pada kad C kepada peratusan. Okey, kamu belajar peratusan kan? Kalau nak darab peratus tadi macam mana? Kena darab 100 peratus. Macam tadi lah. Okey, so kita ambil kad C. Kad C kita ambil 0,42, kita darabkan dengan 100%. Okey. So kalau kamu ingat lagi, kalau darab 10 kena alihkan titik ke kanan sekali. Kalau darab 100 kena alihkan titik ke kanan sebanyak 2 kali. Okey, kalau kamu tengok kat sini daripada titik perpuluhan tu alihkan titik tu, gerakkan dia 2 kali. Kenapa? Sebab dia darab 100. Ada 2 sifar. Kan awak dah sebelum ni dah tahu kan. So alihkanlah 1, 2. Ke kanannya sebab dia darab. Kalau bahagi ke kiri ya. So 2 kali kita dapat titik dekat ujung 2 tu, jadi jawapannya 42. Tapi jangan lupa tulis peratus. Ya. Okey, akhir sekali yang C. Berapakah yang perlu ditambah kepada nombor dalam kad B supaya menjadi 1? Okey. So maksudnya kalau dekat kad B ni nak tambah berapa lagi supaya dia dapat 1? Ya. Okey, jadi kalau kat sini kamu tolak je lah. Kan? 1 tolak 0,487. Ya, sama dengan berapa? So buatlah bentuk lazim. Okey, kalau tengok sini bentuk lazim cikgu ni. Okey, kat sini kamu tengok tu. Okey, kat sini kalau kamu tolak. Susah nak nampak. Tak nampak? Bentuk lazim tu nampak separuh je. Susah. Oh lah, ya ke? Tak apalah. So awak tahu 1 tolak 0,487 tu, awak letak di kedudukan nilai tempat yang betul lah ya. Ya, selepas titik tu ada 3 tempat ya, per 10, per 100 dan per 1000. Jadi bila tak ada digit di sebelah titik perpuluhan 1 tu, 1 perpuluhan tu kan, letaklah sifar ya. 1 perpuluhan sifar tolak sifar perpuluhan 487. Jadi kamu tolak macam biasa. Okey, bila tak cukup kamu tengok kamu kena tolak mula daripada kanan lah, iaitu sifar tolak 7. Okey, bila tak cukup kamu tengok digit sebelah dia sifar juga. Sebelah dia pun sifar. Jadi terus pergi ke nilai yang ada nilai tempat yang ada digit, iaitu SAR tu, iaitu 1 kan. So kamu potonglah 1 tu, kamu pinjam daripada 1. Pinjam 1 dapat sifar. So bawa ke sebelah dia jadi 10. Tapi nak kena bagi pula pinjam dekat sifar sebelah tu dekat nilai tempat per 100. Jadi kamu potong lagi pinjam daripada 10 tu jadi 9. So bagi kat sifar tu jadi 10. Okey. Jadi nak kena bagi pinjam pula dekat sifar pada nilai tempat per 1000 tu. Kan? Jadi kamu pinjam tolak 1 jadi 9. Baru kita boleh tolak ya, 10 tolak 7. Baru kita boleh tolak macam biasa. Kita dapat 3, 9 tolak 8, 1, 9 tolak 4, 5. Kemudian turunkan titik sifar. Maka jawapannya sifar 0,513 iaitu
0.513 perlu ditambah kepada kad B supaya menjadi 1. Okey? Okey. Jadi dah habis soalan 1 hingga 4. So sekarang cikgu serahkan pada Cikgu Nur Haslinda untuk soalan seterusnya. Easy. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Cikgu sambung daripada Cikgu Zaimila. Cikgu Zaimila boleh ke slide seterusnya? Ke slide seterusnya. Oh, Cikgu Zaimila. Ah. Okey, dapat tak? Tak nampak. Kejap Tekan kat situlah. Macam mana kejap kat sini nampak? Nampak. Tapi tak cukup 100%. Okey. Baik, terima kasih Cikgu Zaimila. Okey, kita lihat soalan yang kelima. Ya, jadual menunjukkan bil yang dibayar oleh Encik Hassan. Okey, dalam jadual yang diberi ialah bil dan jumlahnya. Okey, kita lihat jadual tu, jadual bil tu. Pertama telefon, bil telefon jumlahnya RM255.90. Manakala bil air RM32.40. Ya, kita bila ada jadual je kamu kena baca jadual, bukan baca soalan dulu. Okey, seterusnya barulah kamu baca penyataan. Dia membayar bil-bil itu di pejabat pos. Ya. Okey, soalan A. Apakah instrumen pembayaran yang digunakan oleh Encik Hassan? Okey, instrumen pembayaran yang kamu dah belajar tahun, kalau tak silap cikgu tahun 4 ke macam itulah. Baik, kena ingatlah balik apa instrumen pembayaran. Baik, dia minta kamu bagi satu saja. Cikgu letak situ ada 5. Kamu boleh letak instrumen pembayaran tu sama ada wang tunai atau kad kredit atau kad debit, atau cek atau e-pay. Itu antara instrumen pembayaran. Bila dia tak cakap 2 atau 3, kamu beri 1 sahaja. Okey, soalan B pula. Bayaran untuk bil elektrik adalah separuh daripada bil telefon. Okey, kat situ cikgu tak garis, cikgu lupa nak gariskan. Okey, bil elektrik tu separuh daripada bil telefon. Bil elektrik tak ada dalam jadual. Jadi dia berada di luar jadual lah. Baik, hitung jumlah yang perlu dibayar oleh Encik Hassan untuk semua bil yang ada. Baik, kat situ ada 2 penyelesaian yang perlu kamu buat. Pertama, kamu cari dulu bil elektrik. Bil elektrik dia kata separuh daripada bil telefon. Jadi ambil jumlah bil telefon RM255. Cikgu Zaimila dah hilang. Oh, Cikgu Zaimila. Saya present lah ya. Sebab dah hilang. Maknanya Cikgu Zaimila dia keluar je. Terkeluar ni secara tak sengaja. Okey, sekejap tak apa cikgu present lah. Okey, nampak tak? Nampak. Sekejap ya. Nampak. Okey, satu lagi. Nampak dah, nampak. Sekejap, nampak ya? Sekejap. Okey. Okey, cikgu teruskan tadi. Kita cari bil elektrik dulu, jumlah dia. Okey, jadi bil elektrik RM255.90 kita bahagikan dengan 2.
kita dapat RM127.95. Okey, kalau kamu nak buat bentuk lazim pun boleh sebagai pengiraan. Yang cikgu tunjuk ni ialah ayat matematik. Okey. Baik, yang dah dapat bil elektrik. Jadi soalan seterusnya dia nak kamu untuk cari semua bil, jumlah semua bil. Jadi kamu ambil lah semua bil tu tadi, jumlahnya telefon RM255.90, tambah dengan air RM32.40 dan tambah dengan bil elektrik RM127.95 dan jumlahnya ialah RM416.25. Baik, dekat sini yang cikgu nak tegaskan, bila kita masuk dalam berkenaan dengan wang, jangan lupa dengan simbol RM, sangat penting tu. Ramai murid-murid yang selalu buat silap, RM dia tak tulis. Kena tulis wajib R huruf besar, M huruf besar. Itu peringatan yang sangat-sangat penting lah untuk kamu ingat. Okey, cikgu teruskan kepada soalan seterusnya. Okey, soalan yang ke-6. Ya. Okey, soalan yang ke-6, rajah menunjukkan ketupat yang dimiliki oleh Marina dan Rosita. Okey, Marina ada 4 biji ketupat, manakala Rosita pula ada 3 biji ketupat. Okey, nyatakan soalan A, nyatakan nisbah bilangan ketupat Rosita kepada bilangan ketupat Marina. Rosita dahulu kemudian baru Marina. Jadi nisbah 3 kepada 4. Nisbah 3 kepada 4. Okey, tolong tulis cara nisbah tu dengan betul. Bukan tak ada kurungan. Kamu tulis 3.2 bertindih kemudian 4. 3.2 bertindih dan 4. Cikgu. Ya. Yang kan bilangan ketupat Rosita kan ada 3. Rosita 3. Lepas tu bilangan ketupat Marina 4, ya. Kenapa ada masalah? Okey. Cikgu pun tak apa dengar kamu cakap tadi. Okey. Baik, soalan B pula. Aduh, tersalah type ni cikgu ni, soalan B ni ya. Azlin mempunyai bilangan ketupat. Ni Azlin tak ada kat dalam ni ya. Azlin ni tambahan. Azlin mempunyai bilangan ketupat 5 biji. Lebih banyak daripada Rosita. Okey, dia 5 biji lebih banyak daripada Rosita. Manakala Rohayu mempunyai bilangan ketupat 3 biji kurang daripada Azlin. Berapakah bilangan ketupat Rohayu? Baik, ini pun Azlin dengan Rohayu ni tak ada dalam ni. Ya, jadi kamu tengok ayat yang pertama. Kita nak cari Azlin punya bilangan Azlin, ketupat Azlin lah. Okey, ketupat Azlin ialah 5 biji lebih. Jadi kamu 5, kamu tambahkan dengan bilangan Rosita. Ya, 5 tambah 3 tambah 5 sama dengan 8. Okey, manakala Rohayu pula bilangan ketupat dia 3 biji kurang, ya. Kurang ni maksudnya kena tolak. Tadilah lebih kena tambah. Kurang kena tolak. Jadi kamu tolakkan 8 tolak 3. Jadi bilangan ketupat Rohayu ialah 5. Okey, kena tengok pada penyataan yang diberilah lebih atau kurang untuk tentukan sama ada kamu nak tambah ataupun tolak. Okey. Baik, cikgu teruskan soalan yang seterusnya. Okey, nampak ya soalan yang ke-7. Okey, jadual menunjukkan bilangan pelawat ke sebuah zoo dalam masa 3 tahun. Jadual menunjukkan bilangan pelawat ke sebuah zoo dalam masa 3 tahun. Bilangan pelawat pada tahun 2018 tidak ditunjukkan. Pada tahun 2018 tidak ditunjukkan. Okey, jadi soalannya kamu tengok jadual bilangan pelawat 2016
250,000. Tahun 2017 3/10 juta. 3/10 juta. Okey, soalan A. Okey, soalan A, nyatakan bilangan pelawat pada tahun 2016 dalam perpuluhan juta. Okey, ini dalam tajuk yang pertama ya, tajuk nombor bulat kan. Okey, jadi apa yang perlu kamu buat? Okey, ambil bilangan pelancong 2016 tu ialah 250,000. Untuk pertukaran kepada juta, kamu kena bahagi sejuta ya, kamu kena bahagi sejuta. Ataupun kalau kamu dah boleh congak, kamu terus congak, terus tulis 0.25 juta pun boleh ataupun kamu nak tunjukkan cara bahagi pun boleh. Okey, jadi dengan menggerakkan titik perpuluhan sebanyak 6 kali dari inilah dari kanan ke kiri dari kanan ke kiri. Jadi kamu dapat 0.25 juta. Okey. Baik, soalan yang seterusnya, soalan B dia ialah nyatakan bilangan pelawat pada tahun 2017 dalam nombor bulat. Ya, nyatakan bilangan pelawat pada tahun 2017 dalam nombor bulat. Okey, kita nak tukar pula pecahan, dia beri dalam pecahan juta, nak tukar kepada nombor bulat, kamu kena darab. Ya, darab sejuta. Okey, darab sejuta, 3/10 darab sejuta sama dengan 300,000. Ya, sama dengan 300,000. Baik, ini semuanya kamu kena ulang balik ya, kena ulang dan ulanglah. Okey, seterusnya. Cikgu suruh salah tulis tahun ni. Baik, soalan C pula. Bilangan pelawat pada tahun 2018 adalah 60,000 orang kurang daripada pelawat pada tahun 2016. Ya, hitung bilangan pelawat pada tahun 2018. Okey, ni cikgu dah salah tulis ni, bukan tahun 2020 ni kena ajak 2020. Cikgu tersalah tulis, sepatutnya 2018. Okey, kamu tengok. Dia kata tadi penyataannya 60,000 kurang daripada pelawat tahun 2016. Okey, 2016 250,000. Bila kurang saja kamu kena tolak. Jadi kamu tolak 60,000 sama dengan 190,000. Maksudnya bagi tahun 2018. 2018. Okey. Baik, kita pergi ke soalan seterusnya. Soalan yang ke-8. Okey, soalan yang ke-8. Okey, Rajah menunjukkan satu kalender yang terkoyak. Kalender ni tak cukup sifat ni, dia terkoyak. Okey, soalan A. Kamu tengoklah kalender tu. Okey, ni Jun ni dalam English sebenarnya kalau dalam Melayu tak ada E. Okey, ini dah English ni. Okey, nyatakan tarikh bagi Ahad minggu kedua. Tarikh bagi Ahad minggu kedua. Okey, kamu kalau tengok kalender, lihat pada baris yang atas sekali lah. Ni kalau kalender dia berbentuk, dia banyak-banyak bentuk kalender sebenarnya. Ini salah satunya, dia mulakan dengan minggu pertama di atas. Ada setengah kalender tu berada di sebelah kiri. Kiri menegak pun ada juga. Jadi kamu lihat pada kalender tu betul-betul lah. Jadi nak tengok pada minggu. Ya? Ada siapa nak tanya? Okey, cikgu teruskan. Jadi minggu yang pertama ialah baris yang pertama lah. Baris yang pertama ni ialah minggu pertama, 1 hari bulan hingga 6. Itu minggu pertama. Jadi dia nak Ahad minggu kedua. Ahad minggu kedua, Ahad yang berwarna merah ni.
Ya, Ahad yang berwarna merah. Jadi tuliskan tarikh 7 Jun 2020. Ya, kamu tuliskan 7 Jun 2020. Macam ni saja. Ini format tarikh yang perlu kamu tuliskan. Okey, soalan B pula. Berapakah bilangan hari dalam bulan tersebut? Berapakah bilangan hari dalam bulan tersebut? Okey, dalam bulan kalender ni dah koyak dah, tak nampak kan berapa hari yang terakhir ni. Jadi kamu kena ingat bulan Jun berapa hari? Ya, bulan Jun ialah 30 hari kamu nyatakan. Okey, soalan C pula. Bapa Malik menyambut hari lahir pada 9 Jun 2020 dan Malik akan menyambut hari lahirnya 8 hari selepas. Ya, 8 hari selepas bapanya. Okey, nyatakan hari apakah Malik akan menyambut hari lahirnya. Jadi kamu lihat penyataan yang diberi. 9 Jun bapa Malik punya hari lahir kan. Okey, lahir Malik pula dia lahir 8 hari selepas. Maksudnya 8 hari selepas tu ke depan lah. 8 hari ke lepas tu 8 hari ke depan. Jadi 9 Jun tadi kamu tambahlah 8 hari, kamu akan dapat 17 Jun. Ya, kamu akan dapat 17 Jun. Tapi dia bukan nak tarikh, dia nak hari. Okey, kamu lihat 17 Jun tu hari apa? Ya, 17 Jun tu hari Rabu. Sebab dia nak hari, kamu lihat, nyatakan hari. Dia bukan kata nyatakan tarikh. Itu soalan yang biasa kadang-kadang kamu kenalah. Kamu tak perasan tu hari, kamu tulis tarikh saja. Padahal dia nak hari tu ialah hari Rabu. Okey. Itu saja soalan dari 5 hingga ke 8. Okey, cikgu serahkan seterusnya pada Cikgu Ros Kaizia. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, sebelum saya mulakan bahagian saya nak bagi tahu pesanan penaja. Okey, pesanan penaja. Okey, hari ini ada co-curriculum pukul 12.30. Okey, saya harap semua maklum. Okey, untuk kali ini co-curriculum awak akan menggunakan 100% Google Classroom. Okey, jadi siapa-siapa yang belum join, yang belum klik invite join GC, lepas kelas nanti awak tolong join. Sebab semua tugasan awak akan dimasukkan dalam Google Classroom. Okey, untuk alam sekitar pula akan ada meet hari ini. Okey, kebanyakan kelab persatuan akan ada meet. Sebab apa? Sebab untuk kelab persatuan kita belum ada lagi perlantikan AJK. Okey, kalau yang kelab persatuan tak buat meet hari ini, maybe dia akan buat minggu hadapan. Cuma saya nak ingatkan awak join sebab tahun 6 tak ramai. Awak kena ingat PAJSK awak nanti. Okey, itu untuk pesanan penaja. Okey, so kita boleh mulakan dengan saya punya bahagian. Okey, bagi kelas yang saya ajar, saya dah ajar yang topik ni cuma untuk revision, untuk kita ulang kaji. Sebab apa yang saya tunjuk ni nanti ramai yang tak ingat, ramai yang tak tahu. Yang saya dah ajar pun saya rasa ramai yang tak tahu. Okey, so kita masuk ke dengan sebelum tu nak tanya, nampak tak slide saya? Nampak. Okey, bagus, nampak Okey dah. Okey, saya nak masa saya present nanti, saya nak semua tengok tanpa chatting, tanpa buka mic semua tu. Kalau nak tanya selepas ini. Sebab kita sekarang dah nak pukul 9, nanti kita ada slot
Cikgu Wan Safura pula, saya takut tak sempat nak habis cikgu nak bagi tips-tips untuk awak. Okey. Sekarang saya nak masuk ruang. Okey, mesti ramai yang tak ingat ruang. Walaupun awak dah pernah belajar ataupun baru belajar, mesti awak ingat-ingat lupa. Okey, kita tengok ruang Untuk kali ni bentuk. Okey, bentuk. Kalau awak tengok sini, kita ada poligon kita, ada apa? Okey, yang mula-mula sekali ni ialah segitiga. Okey, semua tahu segitiga kan? Semua akan ingat segitiga dengan segi empat. Okey, dah masuk yang banyak-banyak sisi semua tu, awak dah jadi keliru. Okey, untuk yang ni pentagon nama dia. Kena ingat pentagon. Okey, ada berapa sisi? 5. Okey, 5 sisi. Okey, hexagon. Okey, hexagon. Lepas hexagon, heptagon dan oktagon. Okey, saya nak semua ni awak perlu ingat. Sebab apa? Sebab dalam bentuk-bentuk ni semualah perlu cari sisi, perlu cari sudut, kadang-kadang tu garis simetri. Okey, semua ni. Yang ini awak belajar masa awak tahun 1 lagi betul. So saya ulang saja ni Okey, lepas tu kita pergi pada ni pula. Sisi, bucu, sudut dan penjuru. Garis simetri tu penjuru. Okey, saya bagi contoh pentagon. Pentagon tadi ada 5. Okey, sekarang yang garis yang 7 tu itu nama dia bucu. Okey, siapa yang dah ingat, siapa yang dah tahu, alhamdulillah. Siapa dia yang belum ingat? Okey, awak boleh tengok lagi sekali. Sebab yang ini kalau tak silap saya awak belajar masa tahun 3. Siapa yang pernah belajar dengan saya tahun 3? Saya ada ajar ni masa tahun 3. Tahun 2 pun dah belajar dah. Tahun 3. Okey, tu bucu. Okey, lepas tu yang bahagian. Okey, kalau awak tengok yang bahagian. Mana depan saya? Okey, yang bahagian ini nama dia ialah sisi. Ini ialah sisi. Okey, lepas tu. Ni yang warna merah. Ni yang tu merah ni ialah sudut. Sudut ni yang perlu kita cari menggunakan protaktor. Kalau masa saya ajar tahun 6 tahun dulu, dia panggil karipap. Sebab apa? Sebab bentuk dia macam karipap. Cuma dia tak ada gigis tu lah. Okey. Okey, ini ialah penjuru ataupun garis simetri. Mesti ingat garis simetri ke garis penjuru, garis simetri pula. Okey, ni sebentar lalu lah saya nak cakap ni sebelum saya pergi pada soalan-soalan. Okey, poligon ialah suatu bentuk tertutup yang tidak mempunyai sisi melengkung. Ingat, poligon dia semua garis dia tajam, dia tak ada bentuk melengkung. Okey, kita tengok yang pertama tu bentuk segitiga. Okey, segitiga ni ada, kena ingat, ada 3 bucu. Tak nampak mana ni Okey, ada 3 bucu. Okey, paksi simetri dia pun ada 3 ni. Kalau ini paksi simetrinya. Okey, yang dah belajar, okey awak tengok je. Okey, lepas tu penjuru dia tak ada. Okey, ukuran sudut dalaman dia ni 60. Okey, bila awak ukur kat sini awak akan dapat total dia semua akan jadi 60. Itu ialah segitiga. Okey, kita tengok segi 4 pula. Okey, segi 4, sisi dan bucu dia ada 4. Maksud simetri dia ada 4, penjuru dia ada 2. Okey, Raja awak boleh tanya sekejap lagi Raja Sekejap, saya nak terus. Okey, pentagon. Okey, pentagon ada bucu dan sisi 5, paksi simetri ni semua awak tengok sini. Awak kena ingat. Sebab apa? Sebab melalui semua ni boleh create soalan macam-macam soalan. Kadang-kadang soalan ni dia masuk dalam topik wang. Dia masuk dalam topik apa lagi? Bentuk tu dia macam-macam masuk lah. Kadang-kadang bentuk ni dia masuk dalam topik nisbah. Dia banyak. Okey, lepas tu hexagon. Hexagon bucu dan sisi dia ada 6. Paksi simetri dia 6. Kalau awak nak tahu apa itu paksi simetri? Paksi simetri bila kita lipat dia akan ada macam garis tepi tu. Okey, saya bagi contoh ni. Kertas saya ni. Bila saya lipat, okey, dia akan ada garisan lipatan. Ini nama dia garis simetri. Dia sebelah kanan, sebelah kiri dia sama besar. Okey, kalau awak macam contoh saya lipat macam ni. Nampak kan? Okey. Bila awak buka memang ada garis juga. Tapi dia punya ukuran dia tak sama besar. Itu bukan paksi simetri. Okey, paksi simetri bila kita lipat benda tu,
kita buka, ada garis tu, sebelah kiri kanan atau bawah dia semua sama besar. Itu nama dia garis simetri. Okey, heptagon. Heptagon ingat dia ada sisi bucu dia ada 7. Okey, dan oktagon 8. Okey, saya pergi sebentar lalu saya laju sikit Okey, selepas itu okey, sudut. Tadi Cikgu Zain bagi tahu sudut juga. Sudut pun ramai yang awak terlupa. Okey, sudut. Sudut yang ada ni, yang ada petak ni, ini ialah sudut 90 darjah. Kalau 90 darjah, nama dia sudut tegak sebab dia berada tegak macam tu. Dia ada 4 segi. Okey, lepas itu yang ini, okey. Ini kalau dia kurang daripada 90 darjah. Okey, awak tengok dia kecil saja macam tu. Itu nama dia sudut tirus. Kalau awak ingat T tu tirus. Okey, ini sudut ini dia kurang daripada 90 darjah. Kalau sudut ni awak ukur 91 darjah, ia nama dia bukan sudut tirus. Dia kena kurang 90 darjah. Okey, satu lagi ialah sudut cakah nama dia. Okey, kita ada 3 sudut. Sudut tegak 90 darjah, sudut tirus dia kurang daripada 90 darjah, sudut cakah dia lebih daripada 90 darjah. Lebih 90 darjah ni. Macam mana nak dapat ni? Untuk kira ni, kita kena guna protaktor. Susah sebut. Protektor tu. Okey, macam mana nak kira? Kita tengok. Okey, ini garis selari ni semua tahu dia selari. Okey, ini garis serenjang. Okey, saya laju sikit Okey, ini nama dia protektor. Kalau yang pernah tengok, alhamdulillah. Yang tak pernah tengok, saya tak tahulah nak cakap apa sebab yang ni awak belajar dah lama. Dah ingat kan Raja? Ada banyak. Ada banyak. 3 saja. Okey, tak apa. Okey, sekarang kita tengok apa nama-nama dia semua ni. Okey, sebentar lalu tak apa. Okey, ini nama dia skala dalam. Okey, skala dalam ni yang bermula pada sini ni. Cuba tengok ni, ini ialah ni skala dalam ni semua ni garis ni ialah skala dalam. Okey, yang dekat luar ni pula ialah skala luar. Dah ada dalam mesti ada luar kan? So ini skala dalam, ini skala luar. Okey, lepas itu garis asas. Garis asas ni lah yang kena berkaitan dengan garis bila kita ukur sudut nanti. Okey, lepas itu ini ialah pusat dia. Pusat ni lah dia perlu bertindan dengan sudut yang kita akan kira. Okey. Okey. Ini saya nak tunjuk macam mana cara nak menggunakan protaktor. Susah protaktor. Okey, sekejap awak tengok Okey. Nampak tak? Saya harap awak nampak ke tak nampak? Nampak. Nampak Okey, alhamdulillah nampak. Okey, awak tengok saya punya protektor saya bergerak ni. Nampak kan? Okey. Nampak. Okey, bagus. Saya cakap tadi garis apa panggil tu? Ni, tengok tu garis asas dengan pusat protektor yang kita perlu tengok betul. Okey. Sekarang ni garis asas ni awak kena gerakkan. Kena gerakkan, kena betul-betul letak atas garis ni. Okey, ni. Kena letak macam tu. Lepas tu dia punya pusat dia kena berada di kena berada di sini. Tengoklah kat situ. Okey, sekarang apa yang kita kena tengok? Okey. Yang ini saya dah letak, betul-betul dah letak cara dia kan? Okey, yang kita kena tengok ni, sekarang ni garis ni, mana pen saya tadi? Okey, garis ni yang mana bertindang? Sama ada sudut luar ataupun sudut dalam. Sekarang ni sudut dalam awak ialah 180. Sudut luar dia 0. So kita cara nak kira, nak baca, nak kira sudut ni, kita kena kira dengan yang ada 0. Ni yang ada 0 ni. So kita tengok daripada sini, baru kita dapat cari ni. Yang ini yang kita perlu ukur ni, sudut ini berapa.
Jadi awak baca daripada sini, daripada luar ni, gerak ni. Okey, ini ialah yang perlu kita baca ni. Okey, kita luarkan. Yang ini 70 ni ialah sudut dalam. Kita kena tengok sudut luar. So sudut luarnya ialah 110. Jadi sudut yang kita ukur tu ialah 110. Awak kena ingat macam mana nak ni sudut ni sebab yang ini, ni tips saya bagi kat awak ni. Sudut akan ada. Okey, sorry, tersalah. Okey. Sudut ya ialah 110. Sorry, saya tak tulis pun tadi untuk cari sudut mana. Okey, yang ini nak cari sudut. Garis yang ni awak kena samakan garis dia dan yang ini pusat dia kena samakan pusat nak cari tu. Okey, itu untuk sudut. Okey, contoh. Baru saya bagi pada contoh. Awak tengok, ini ada dua bentuk. Bentuk segi 4 tepat dengan segi 3. Segi 3 sama ke? Okey. Sekarang ni kita tengok. Cari sudut Q. Dah ada jawapan dah. Cari sudut Q ni, sudut Q. Ni Q kan? Okey, ni sudut Q. Nak cari dia. Okey. Ya. Sorry saya. Okey, ni baru ada protektor saya. Okey, ni protektor saya bergerak ni. Saya nak cari sudut yang tadi saya merahkan tadi tu. Okey, ingat garis ni awak kena letak samakan kat sini. Okey, pusat dia kena letak kat situ. Okey, jadi mana saya punya tu? Okey tu. Gerak duduk macam tu. Okey, itu ialah protektor saya. Jadi, ni dia bermula dengan awak tengok ni. Ini ialah di luar saya. Okey, luar saya ni. So kita mula tengok garis saya ini ialah 40. Jadi betul yang saya cari sudut Q tu ialah 40. Okey, ini kalau protektor duduk sebelah sini. Kalau duduk sebelah sini pula, lain pula. Kena baca yang garis penindan dia ni. Kalau kat sini dia 10. Kalau daripada sini dia kena sudut ni dekat sini baru menggunakan sudut ini. Okey. Lepas tu ingat, sudut tirus, sudut tu kurang daripada 90 darjah. Kalau nama dia sudut cakah, dia mesti lebih daripada 90 darjah. Dan sudut tegak. Okey, ini sudut tegak, contoh sudut tegak. Dia mesti 90 darjah. Kenapa saya jadi macam tak cantik tulisan saya ni? Okey, dah. Kita dah habis pada sudut, kita pergi pada perimeter. Okey, ruang dia banyak. Awak kena cari sudut, perimeter, luas dan isi padu. Isi padu. Okey, so sekarang semua tiga-tiga ni, semua yang saya sebut ni awak kena hadam betul-betul untuk awak jawab soalan. Soalan apa? Awak tunggulah nanti. Okey, rajah di bawah menunjukkan gabungan rajah. Okey, segi 4 tepat dan segi 3. Cari perimeter rajah tersebut. Okey, perimeter. Apa itu perimeter? Okey, perimeter ialah hasil tambah semua sisi luar. Kalau saya ajar tu, kalau kelas saya, luar pagar. Okey, unitnya sama cm semua kekal. Kecuali dia minta tukar. Okey, yang ini abaikan itu. Okey, kita cari perimeter ni. Okey ni. Kalau di luar pagar, awak kena ingat. Awak mula-mula kalau dapat gambar rajah, awak kena gariskan ni. Awak kena buat garisan luar ni. Okey ni. Apa jadi macam ni? Menggigil saya hari ni. Okey, ini ialah perimeter luar. Okey, so yang ni awak kena cari di luar. Bermaksud luar lah. Kalau ada dalam ni, contoh dia yang ini. Ni dia bagi juga kat awak ni. Contoh dia ada 5 cm. Kalau dia bagi juga ukuran situ, itu hanya untuk mengelirukan awak. Okey, mengelirukan awak. So kita kira luar. Step buat garis luar. Step kedua, awak kena cari semua nilai-nilai sudut ni. Ini dah ada. So yang ini berapa? Yang ini mesti 3 cm. Sebab apa 3? Awak tengok ni garis ni bermaksud dia sama semua panjang ni. Okey, itu 3. Susuk bertentangan ya Raja. Awak boleh tutup mic awak dulu sementara. Okey, ini ialah yang sama. So 4 cm. Cara nak kira dia, awak tambah-tambahlah semua. 4 tambah 5
tambah 3 tambah 4 tambah 3. So jawapannya 19. Betul ke 19 ni? Betul. Betul, Alhamdulillah ada juga yang tolong kirakan untuk saya. So itu ialah cara nak cari perimeter. Saya harap awak boleh cari perimeter kalau soalan nak cari perimeter. Okey, boleh faham? Kalau faham, awak angkat je tangan macam ni, awak buat itu je. Tak payah buka-buka mic lah. Nanti ramai. Okey, ramai yang faham. Alhamdulillah. So kita pergi pada contoh seterusnya. Okey, apa itu? Cari luas. Okey, rajah di bawah kita. Saya guna rajah sama Okey, rajah di bawah menunjukkan gabungan rajah segi 4 tepat segi. Okey, hitung luas. Okey, tadi perimeter, sekarang luas. Ingat, luas. Luas ni dia ada dua luas. So lu dengan as tu dia dua benda sahaja awak kena darab. Okey, macam mana nak darab? Okey, macam mana nak darab? Okey, formulanya luas, panjang, darab, lebar. Kalau macam isi padu nanti, dia ada 3 benda. Isi padu. So tiga benda yang perlu didarab. So kita tengok yang luas dahulu. Okey, alamak dah pukul 9 dah. Okey, saya laju So nak cari luas dia, ingat luas P ni. Okey, nak cari luas P, panjang, darab, lebar. So panjang 5 dan lebarnya ialah 4. 5 darab 4, jawapan dia 20 cm. Okey, mesti kerana ada 2 ke atas ni, nama dia ialah persegi. Okey, itu luas Q. Saya tak bersedia ataupun ya. Okey, luas Q pula. Luas Q ni ialah segitiga. Segitiga formulanya 1/2 darab tapak darab tinggi. Ataupun kadang-kadang awak tengok dalam setengah buku tu dia tulis 1/2 darab panjang darab lebar. Dia lebih kurang je. Awak ingat kenapa 1/2? Sebab segitiga ni dia merupakan pecahan daripada segi 4. Dia separuh, sebab tu dia jadi 1/2. So untuk luas Q ni 1/2 darab 4 darab 4. Sebab apa? Sebab sini 4, sini 4. So jawapannya ialah 8. Okey, luas keseluruhan rajah ni kita kena tambah luas P tambah dengan luas Q. Awak akan dapat 20 tambah 8 jadi 28 cm persegi. Okey, laju. Cikgu, one question cikgu, maksud cikgu yang apa tu 1/2 tu maksud cikgu ada lagi satu segitiga sudut tegak kan? Mana-mana segitiga je. Kalau dia ada gambar rajah segitiga tu awak kena separuh 1/2. Okey, tengok sekarang isi padu. Okey, isi padu pula. Tadi perimeter sudut dah, perimeter dah, luas dah, isi padu dah. Okey, sekarang ingat tadi saya cakap dengan awak kalau luas, luas dia ada 2 benda. So, panjang, darab, lebar. Kalau isi padu dia ada 3. Anggap macam tu. Kalau misalkan awak tak ingat, awak keliru. Macam mana formula luas? Macam mana isi padu? Awak tertukar. So, awak ingat macam tu je. Kalau luas dia ada 2 benda, so 2 benda awak perlu darab. Kalau isi padu ada 3. Macam tu untuk membezakan. Kalau misalkan awak terlupa lah, tapi saya tahu awak semua ni ingat je formula. Okey, isi padu. Okey, jadi 3 benda kita kena darab. Formulanya panjang, darab, lebar, darab, tinggi. Dan dia punya unit dia mesti ada 3 ke atas tu sebab kita ada darab 3 benda. Jadi persegi. Okey, so untuk ni hitung jumlah isi padu dalam sentimeter padu 3 buah cubuk ni. Okey. First kali step pertama kita cari 1 dulu. Sebab tu bila soalan awak kena baca betul-betul soalan. Sekarang ni soalan nak 3 buah. 3 benda dia nak. Jadi kita kira 1 cubuk ni dulu berapa. So formulanya panjang, darab lebar, darab tinggi. Jadi 2, 4. Okey, mana-mana awak boleh letak je. Okey, 4 cm, darab semua ni. Okey, awak tahu kenapa saya letak 12 cm kuasa 2 ni? Kuasa 2. 12 cm persegi. Okey, sebab apa? Sebab yang depan ni dia sama juga dengan luas. Panjang dan lebar kan? Jadi sama dengan luas. So awak dah darab, awak dapatlah 24
sentimeter padu. Tu untuk 1. Sekarang ni nak 3. Baru kita darab dengan 3. Awak dapatlah jawapannya ialah 72. Sebab tu soalan kena baca betul-betul. Kok soalan nanti tanya 5 buah cubeboard ataupun separuh cubeboard tu berapa isi padunya. Sebab tu kena tu tengok betul. Okey. Okey, itu untuk yang isi padu. Okey, saya bagi lagi contoh ni. Ada 2 lagi sebenarnya ni. Tak sempat saya. Okey, rajah di bawah menunjukkan jarak dari kita sampai 9.5. 9.5. Sorry Kak, sekejap. Laju. Okey, saya laju Kalau tak sempat satu soalan lagi, saya bagi pada guru kelas. Besok kita buat Okey, inilah kira last lah yang ni Okey, last. Saya ada 2 tapi ini last lah. Okey, kita tengok rajah di bawah menunjukkan jarak dari rumah Ashley ke sekolah dan rumah Jera. Sudah. Okey, saya buat soalan saya tahu. Okey, A, nyatakan jarak dalam meter. Okey, kalau dalam meter, sekarang dia bagi soalan ni kilometer. Okey, ingat. Kalau 1 kilometer ke meter, kita kena darab dengan 1000. Kalau meter ke kilometer, kena bahagikan dengan 1000. Okey, dah bagi tumpuan ni kat saya, tak payah cek-cek. Tak apa betul ke salah nanti jawapannya. Sekarang kita nak tengok cara dia. Yang penting cara sekarang ni. Okey, sekarang ni dia punya asli ke sekolah ialah 9.03 kilometer. So kita nak convertkan, nak tukarkan pada meter. Jadi kita perlu darabkan dengan 1000. Okey, darab dengan 1000, ingat. Bermula daripada titik perpuluhan ni. Okey, 1, 2, 3. Sebab apa saya gerakkan 3? Sebab 1000 ada 3 sifar. So gerakkan ke belakang. Jadi jawapannya ialah 9030 meter. Okey, ini untuk nombor, tak tahu nombor berapa dah, A. Okey, yang B pula. Okey, B. Last soalan. Okey, B. Jarak rumah Jira dengan sekolah adalah 1/3. Tengok apa yang awak tengok saya garis ni. Okey, jarak rumah sekolah 1/3. Hitung jarak dalam kilometer yang dilalui oleh Ashley dari sekolah ke rumahnya melalui rumah Jira. Okey, ni rumah dia. Dia nak ke sekolah. Tak nampak mana tu. Okey, dia nak ke sekolah. Ni sekolah. Tapi dia tak lalu jalan ni. Dia lalu melalui ni. Ni jalan dia lalu. Dia tak lalu jalan ni Dia lalu saja. Nak jalan-jalan rumah kawan. Dia lalu 3.2 darab 2. Okey, tak apa. Okey, sekarang 1/3. Sebab apa 1/3? Sebab dia kata sini ni, ni. 1/3 kat sini ni, kena ingat. So 1/3 ni jarak ni ialah 1/3 daripada sini. Jadi 1/3 awak darab ni. Okey, 1 darab dengan 9.03 bahagi dengan 3. Awak dapatlah 3.01 kilometer. Itu jarak ni. Rumah Jira ke sekolah ni. Lepas tu dia nak melalui ni. So awak tambah je lah. 3.01 tambah dengan 3 dapatlah ini. Ini untuk, okey dah. Okey, ini ialah jawapannya. Okey. Itu sahaja dari saya. Okey, kalau ada soalan apa-apa mengenai ini semua, besok awak semua ada kelas kan bersama cikgu-cikgu awak boleh tanya. Sebab saya takut tak sempat nanti terus drag sampai tu. Saya kalau bercakap dia lama sikit. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Awak okey, boleh jumpa Cikgu Wan Safura untuk slot seterusnya. Ya saya tu. Alamak, kenapa tak bergerak lagi ni? Kenapa tak tu? Okey. Okey. Sambung Okey, sorry lambat. Tak apa, kita buat lagi. Saya dah stop kan? Dah kan?
Nampak tak ni penimbang sekarang? Nampak. Cikgu terus kepada soalan 13. Cikgu harap suara cikgu jelas ya. Okey, soalan 13 kepada timbang berat. Okey, bila kita bercakap tentang timbangan dan berat ni, awak akan menggunakan penimbang. Baik. Kita akan lihat ya, penimbang ni ada dua jenis penimbang. Okey, satu alat penimbang yang dalam unit ukuran kilogram. Satu lagi alat penimbang yang dalam unit ukuran gram. Okey, contoh buah nanas ni. Buah nanas ni ditimbang dengan alat penimbang yang unitnya gram. Nampak tak dekat situ? Alat penimbang mesti ada satu jarum sahaja. Okey. Jarum alat penimbang ni dia menunjukkan berat nanas tu berapa. Jadi awak tengoklah penimbang gram ni dia ada skala. Setiap penimbang ada skala. Awak kena tahu nilai setiap skala kecil tersebut. Okay, boleh dengar ke suara cikgu? Jelas tak? Jelas. Baik, untuk kilogram. Okey, sekarang kita tengok buah anggur ni. Buah anggur, okey, unit penimbang dia, skala penimbangnya ialah dalam kilogram. Okey, daripada sifar kilogram kepada 1 kilogram, dia ada skala kecil. Skala kecil. Sebab penimbang kilogram ni dia ada beberapa jenis skala kecil. Ada yang ada 2 je. Kalau 2 maksudnya awak ambil 1 kilogram tu bahagi 2, jadi 1000 gram bahagi 2. Maksudnya 500. Kalau ada 2 sengat saja, 1 sengat tu ialah 500. Kalau ada 4 sengat, 1000 bahagi 4. 1000 bahagi 4, 250. Kalau ada 5 sengat macam mana? Antara sifar kilogram ni kepada 1 kilogram, jika ada 5 sengat kecil, 5 tanda sengatan kecil tu, maksudnya 1000 bahagi 5. Maksudnya satu nilai sengatan kecil tu 200. Okey, sekarang cuba awak tengok penimbang yang cikgu tunjuk ni, buah anggur. Okey, untuk buah anggur ni, penimbang kilogram ni, antara sifar kilogram kepada 1 kilogram ni ada 10 sengatan kecil. Jadi, awak ambil 1000 ya, 1 kilogram bersamaan dengan 1000 gram. 1000 gram ni awak bahagi dengan 10 sengatan kecil tu. Jadi nilai untuk 1 sengatan kecil itu ialah 100 gram. Dah becik nak tidur, gigi masuk bilik nak tidur. Asyu tak ada tu. Asyu pergi. Okay. Baik, sekarang ni awak boleh baca tak? Yang penting sekali kita boleh membaca nilai berat setiap barang berdasarkan jarum penimbang. Okey, contoh nanas tadi, pastikan awak perasan ya, awak kena teliti yang unitnya penimbangnya ialah dalam gram. Jadi berat nanas ni awak tengok ya, 100, 200, 300, 400, 500. Sebab dia sengatan yang kelima, jadi dia ialah berat nanas tu ialah 500 gram. Kemudian, okey, awak dah soalan A tu tadi ya. Soalan A dia nyatakan jisim ya, minta nyatakan jisim dalam kilogram buah anggur. Okey, jadi awak tengok ada satu markah di situ. Jadi awak kena baca dia nak dalam kilogram. Awak lihat ya, jisim buah anggur ni dia kepada 1 kilogram, 2 kilogram, 3 kilogram. Okey, selepas 3 kilogram tu ada berapa sengat kecil. Awak tengok sengatan kecil tu. Awak kena kira 1, 2, 3, 4. Maksudnya dia ialah 3 kilogram lebih dan yang lebih tu awak kena kira berapa sengatan kecil. Okey, maksudnya dia ada 4. Kalau ada 4 maksudnya 400 gram. Okey, kalau 3 tadi 3 kilogram. Jadi awak nak nyatakan berat tu dalam kilogram. Ada murid dia tak perasan ya. Dia tak perasan yang dalam kilogram ni. Awak kena perasan soalan. Dia minta unit tu dalam apa. Jadi awak tulislah 3.4 kilogram kg ya. 3.4 kg. Okey, dapatlah satu markah. Okey, B dia minta apa? Nyatakan jumlah bagi jisim buah nanas ni dengan buah anggur. Kalau jumlah, operasi apa yang perlu awak buat? Operasi tambah. Jadi awak kena nyatakan nanas tu berapa, berat nanas, dan nyatakan juga jisim anggur. Okay, kalau nanas tadi 500 gram, anggur pula ialah kalau 3.4 kg. Okey, 3.4 kg. Lihat soalan tadi, soalan B tu dia minta jawapan dalam kilogram.
dalam kg. Jadi awak kena kira lah dalam kilogram. Boleh je bila awak nak tambah ni, pastikan bila awak menambah ni awak samakan unit dulu. Katalah awak gunakan unit gram kan. 500 gram tambah dengan 3,400 gram. Awak dapat 3,900 gram. Kemudian ini bukan jawapannya sebab dia minta dalam kg. Jadi awak kena tukar. Okey, awak tukar kecil kepada besar kena bahagi 1,000. Jadi 3,900 ni bahagilah 1,000. Buat gerak titik titik undur. Kalau bahagi, gerakkan 3 titik ke kiri. Okey, 3,900 titik berada di belakang sekali. Jadi awak gerakkan 3 titik ke kiri. Jadi jawapannya ialah 3.9 kilogram. Okay, ini soalan seterusnya. Cikgu pergi kepada soalan 14. Okey, yang ini adalah berkaitan dengan anu. Penyelesaian masalah yang melibatkan soalan ni, melibatkan anu. Anu tu ialah unknown. Unknown tu ialah sesuatu nilai yang kita tidak tahu. Kita boleh buat apa-apa simbol, kita boleh buat petak kosong pun boleh. Kita letak kotak kosong kita maksudnya anu. Ataupun kita boleh letak simbol apa? X, Y, Z pun boleh, P pun boleh. Ni cikgu gunakan simbol P. Okey, awak baca pernyataan. Amirah ada 32 keping biskut. Jasmine ada P. P tu tak tahu. Jasmine ada berapa keping biskut. Jadi jumlah biskut mereka ni ialah 50 keping. Apakah nilai P? Jadi soalan A dia suruh awak kena pasti anu. Apakah anu kat sini? Anu tu ialah P iaitu keping biskut. Jadi awak dapat 1 markah. Okey, B. Nampak tak soalan B ni? Dia suruh tuliskan ayat matematik bagi situasi ke atas ni. Jadi awak kena tuliskan satu pernyataan. Okey, siapa buka mic? Yang on mic, off mic dulu. Okey, off mic awak ya. Baik, sekarang dekat sini tengok Untuk menulis ayat matematik, awak kena buat satu pernyataan berdasarkan situasi ni. Awak tulislah 32 tambah P sama dengan 50. Maksudnya Amirah, biskut Amirah tambah dengan biskut Jasmine, jumlah biskut mereka 50. Kalau tulislah 32 tambah P sama dengan 50. Ni dapat 1 markah. Contohlah soalan ni. Okey, seterusnya dia suruh kirakan. Soalan seterusnya ialah kirakan berapa biskut Jasmine ni. P ni berapa. Jadi awak ambil pernyataan awak tadi, 32 tambah P sama dengan 50. Jadi P itu ialah bersamaan dengan 50 tolak 32. Awak kira secara lazim, dapat jawapannya P ialah 18. Jadi awak tuliskan jawapan, Jasmine ada 18 keping biskut. Okey, dah dapat 2 markah. Contoh. Okey, faham soalan penyelesaian anu ni? Kena pandai mengenal pasti apakah anu itu unitnya dan juga mesti pandai membuat pernyataan matematik, ayat matematik Kemudian tunjukkan pengiraan. Okey, seterusnya cikgu nak masuk kepada pengurusan data. Ingat tak pengurusan data? Okey, pengurusan data ni, contoh yang kita ada banyak graf dalam tajuk ni, pengurusan data ni. Kita ada catapai, kita ada piktograf dan yang cikgu tunjuk ni kita panggil apa? Sekarang yang cikgu tunjuk ni. Carta palang. Ya, carta palang. Okey, carta palang ni dia menunjukkan bilangan penduduk di taman perumahan. Okey, dekat sini ada 4 taman perumahan. W, X, Y, Z. Ini ialah nama nama taman perumahan tu. Jadi awak lihat dekat sini ada bilangan. Okey, sebelah paksi Y ni ada bilangan penduduknya berapa di setiap taman perumahan tersebut. Okey, kalau soalan pertama kat atas tanya, taman apakah mempunyai penduduk paling sedikit? Awak boleh cari tak penduduk yang paling sedikit, taman mana? Ada jawapan tak? Taman perumahan mana? Berdasarkan carta palang ni, awak kena pasti Awak boleh lihat yang paling ramai ialah taman perumahan Y. Yang paling sedikit penduduk ialah taman perumahan X. Okey, dalam tajuk ni awak perlu mengetahui mod, perlu mengetahui julat, perlu mengetahui min. Okey, ingat tak lagi? Jadi kita dah pernah belajar darjah 5. Tahun 5 pun dah ada belajar masa darjah 5. Okey, baik. Carta palang ni menunjukkan bilangan penduduk di 4 buah taman perumahan iaitu
perumahan W, perumahan X, perumahan Y dan juga perumahan Z. Okey, soalan yang pertama, nyatakan mod. Ingat tak lagi apa dia mod? Mod itu ialah kekerapan yang paling tinggi. Cuba awak tengok bilangan penduduk yang paling banyak, yang paling tinggi dekat perumahan Y, kan? Jadi mod ialah taman perumahan Y. Taman perumahan Y inilah sebab dia mempunyai bilangan penduduk yang paling tinggi. Okey, soalan seterusnya, bagaimana kita nak kira julat? Okey, awak kena faham, ingat semula. Ingat balik, julat tu maksudnya apa julat? Julat tu ialah perbezaan nilai yang maksimum dengan minimum. Jadi awak kena lihat perbezaan. Kalau beza maksudnya kena tolak. Okay, ada perkataan beza maksudnya tolak. Jadi awak kena ambil nilai yang maksimum tu, awak tolak dengan nilai minimum. Okey. Dekat sini paling tinggi berapa? Cuba awak beritahu. Paling tinggi nilai penduduknya? Y. Penduduk 400. Cikgu nak nilai. Sebab kita nak tolak. Bila kita nak tolak 400. Ya betul. Kita ambil nilai iaitu 400 penduduk yang paling ramai. Yang paling sedikit, bilangan penduduk yang paling sedikit berapa? Yang paling sedikit 250. Ya, 250. Jadi untuk mengira julat, nak kira julat awak ambil dalam bahasa Inggeris dia panggil range. Range tu julat. Awak ambil yang maksimum tadi tolak dengan minimum. Ambil 400 tolak dengan 250. Jadi ada 150. Itu julat. Julatnya ialah 150. Okey, seterusnya bagaimana nak mengira min? Apa maksud min? Min ialah purata. Okey. Min maksudnya ialah purata. Jadi bila kita nak kira purata jumlah semua penduduk dekat 4 kawasan perumahan ini, kita kena tahu jumlah semua. Jadi kita kena tambah. Untuk mengira jumlah, kita kena tambah. Awak ambil penduduk ni, awak senaraikanlah penduduk di setiap perumahan ni 300 tambah 250 tambah 400 tambah 350. Kirakan secara lazim, jangan tersalah tambah, jangan buat kesilapan. Lepas tu kena bahagi sebab kita nak kira min, jumlah semua penduduk bahagi dengan bilangan taman yang ada. Kita ada 4 bilangan taman. Jadi jumlahkan bahagi dengan 4, awak akan dapat jawapan 325 orang untuk min purata. Maksudnya purata ialah 325 orang. Ya, ada masalah tak? Okey, ini antara yang awak kena ingat dalam pengurusan data, kena tahu mod ingat mod ialah kekerapan yang paling tinggi. Bukan awak tulis 400. Kalau tadi ditanya apakah mod? Mod 400. Tapi 400 tu apa? Itu penduduk di kawasan perumahan Y. Okey. Lepas tu min ialah purata. Kemudian julat, beza antara nilai yang paling tinggi tolak dengan nilai yang paling rendah. Okey. Yang lain median. Median tu apa? Iaitu data yang berada di tengah-tengah. Tapi awak kena susunlah. Kalau awak dapat collect data, nilainya awak kena susun dulu daripada kecil sebesar, iaitu susun menaik. Kemudian awak lihat data yang di tengah-tengahnya apa. Okey. Itu sahaja. Kebanyakan yang cikgu-cikgu semua terangkan tadi ialah teknik menulis. Maksudnya awak bila nak menjawab soalan matematik kena buat pengiraan cara menjawab soalan matematik, perlu ada tunjukkan pengiraan serta kena tuliskan jawapan awak. Jangan lupa pastikan ada unit. Okey. Macam tadi isi padu tadi kan. Isi padu tu ada sentimeter padu. Kalau luas sentimeter persegi. Tadi awak kira apa tadi? Timbang berat kan, mesti ada gram, mesti ada kilogram. So nyatakan juga jawapan tu lengkap dengan unit. Okey, cikgu nak bagi sedikit sentuh sedikit tentang matematik. Yang kita biasa jawab di sekolah ada 2 kertas 1 dan kertas 2. Kebanyakan yang cikgu bincangkan hari ni ialah kita buat teknik penulisan. Yang banyak digunakan teknik penulisan tu dalam kertas 2. Jadi cikgu harap bila awak menjawab kertas 2, awak dapat menjawab dengan teratur. Susun langkah kerja awak tu pada ruangan yang disediakan. Jangan buat langkah kerja yang bertabur. Okey, step pertama, step kedua dan step ketiga dan jawapan. Kalau ada 3 step. Okey, pastikan tulis dengan jelas. Jalan kerja, langkah pengiraan semua susun dengan teratur.
Dan pastikan tuliskan jawapan tu lengkap dengan unit. Ya. Okey, ini untuk kertas 1. Cikgu ingatkan kertas 1 awak ada banyak soalan ya, 40. Kalau awak ingatlah, dah lama tak periksa kan. Jadi tak kisahlah awak sama ada awak periksa waktu di sekolah atau nanti ada persediaan, kamu mungkin ada persediaan apa-apa ujian ya untuk ke sekolah menengah. Tak kisahlah ujian apa, selepas ini awak kena dilatih menjawab dengan betul. Jadi hari ini awak sepatutnya dapatlah pengetahuan tersebut. Okey, baik. Kalau awak menjawab kertas 1 ni dia objektif ya. Dia ada pilihan jawapan. Pastikan awak menjawab ke semua. Jangan ada yang tak jawab. Ke semua kena jawab. Dan jika kamu ada menemui soalan yang susah, awak jangan buang masa, jangan bazirkan masa dekat situ ya. Awak jawab dulu soalan-soalan yang mudah. Kemudian baru kembali kepada soalan yang susah. Okey, masa menjawab kertas 1, tolong garis dan teliti maklumat-maklumat yang diberi dan juga tolong lihat pada kehendak soalan. Biasanya pada yang akhir lah, arahan yang terakhir soalan tu. Apakah yang dikehendaki oleh soalan. Okey, ini semua awak kena teliti lah waktu menjawab kertas 1, 40 soalan. Pilihan jawapan, pastikan membuat pilihan jawapan setelah pengiraan yang betul ya. Okey, pastikan awak menjawab semua soalan. Okey, kalau kertas 1 dia akan menggunakan kertas apa? Awak jawab dekat mana? Dekat kertas soalan ke? Awak tanda jawapan dekat kertas soalan ke? Tak. Kertas jawapan. Okey, ingat tak? Okey, awak mesti dah lupa OMR macam mana. Okey, jadi kesilapan pun berlaku bila awak menanda OMR kan. Bila awak nak tulis menandakan atau hitamkan jawapan awak tu pada OMR tu mungkin berlaku kesilapan. Jadi cikgu nak terangkan dia. Pastikan awak menulis nama awak, kelas. Lepas tu kena tuliskanlah exam ni apa. Jadi awak tulis matematik kertas 1. Jadi awak tulislah contoh matematik kertas 1 kan. Peperiksaan apa. Okey, tulis nama, kelas dan tarikh. Lepas tu awak kena teliti ya nombor yang ada. Dekat OMR ni kalau ada matematik 40 soalan. Jadi awak kena teliti nombor 1 bermula dengan nombor 1. Nombor pertama, nombor 1 hingga nombor 40. Ada OMR yang sehingga 50. Okey, sebab kita ada beberapa jenis. Awak punya OMR ada yang 20 sahaja, ada yang 40, ada yang 50. Jadi bila awak dapat soalan OMR kertas ni, awak teliti dulu susunan nombor tersebut dan pastikan bila awak nak menanda, gunakanlah alat tulis yang sesuai. Gunakan pensel kayu. Jangan guna pensel tekan, pensel mechanical, pensel tekan tak sesuai. Okey, pensel kayu pun kena gunakan yang 2B. Kenapa guna 2B? Perasan tak OMR ni dia ada zip grade kat bawah tu. Zip grade tu ialah cikgu boleh scan. Kalau sekarang ni pun ada mesin kan. Contohlah kalau ada mesin untuk UPSR, kalau ada UPSR. Tapi sekarang kita tak ada UPSR. Kalau UPSR dulu, kertas OMR awak akan dimasukkan dalam mesin. Jadi awak kena tandakan, hitamkan tu dengan jelas. Kalau ada salah, kesilapan, awak padam. Okey, padamkan dengan teliti, dengan jelas. Okey, jadi bila cikgu scan, dia boleh dapat jawapan yang betul lah yang sebenarnya awak nak tanda. Pastikan hitam betul-betul ya, guna pensel 2B. Jangan guna pensel lain. Mechanical tu nanti berlubang kertas ni Jadi awak pastikan ada alat tulis yang lengkap lah. Kalau bila-bila nak menghadapi peperiksaan. Okey, bila-bila situasi lah sama ada di sekolah ini masih lagi di SKBA atau bila awak nak menduduki mana-mana ujian ke sekolah menengah pun sama je cara dia, teknik dia sama je. Okey. Okey, itu je cikgu nak ingatkan. OMR ni awak ingat ya nombor 1, 10, 11 ke 30, 31 ke 40. Ikut urutan macam tu. Jangan ke kiri ke kanan. Nanti awak lah salah soalan, salah tanda jawapan. Okey. Kalau soalan nombor 1, tanda dekat nombor 1. Soalan nombor 15, tanda pada 15. Okey, seperti biasa ni petak awak tandakan kalau awak pilih A atau awak pilih D, katalah awak pilih D, awak tanda sepenuhnya D. Okey, kita ada pilihan jawapan A, B, C, D sahaja. Tak ada E. E tak ada, tak payah tanda. Jangan pandai-pandai nak tanda dekat E ni. Sebab tak ada pun jawapan pilihan jawapan E. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Kita dah ada 1 minit lagi last. Okey, cikgu bagi
semua cikgu terima kasih banyak-banyak kepada semua guru tahun 6, guru matematik tahun 6 ya, dari semua kelas ya. Kita ada 6 kelas tahun 6. Terima kasih pada Cikgu Zamila, terima kasih kepada Cikgu Haslinda, terima kasih kepada Cikgu Ros Kazia. Okey, dan cikgu harap ya, cikgu harap murid-murid semua dapat manfaatlah pengetahuan daripada apa yang semua guru telah beri pada hari ini. Kak, kita ambil gambar semua dulu Kak? Okey, cikgu okay. Stop dulu. Okey, semua buka awak punya kamera. Right, untuk buat ni. Buka. Okay. Okey, semua murid buka pakai tudung, buka kamera. Buka sekejap je. Sekejap lagi awak ada kelas kan? Sekejap lagi dah ada beberapa second je ni. Cikgu Ros boleh ambil gambar nanti Cikgu Ros snapkan gambar. Okey, semua buka. Okey. Ni awak tahun 6 ni tinggal beberapa bulan di SKPA. Okay, yang lain pun ambil juga kamera. Zai tu buat apa? Takut nanti dia kadang-kadang tak semua masuk yang Ros, yang Zai punya yang tu, dia semua kita ambil. Okey. Semua boleh snap. Okey, ready. Okay, 1, 2, 3.